Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera. Okey, cikgu ucapkan kepada murid-murid 3P Okey, hari ini kita berpeluang untuk berkongsi atau mempelajari topik kita bab 7. Bab 7. Yang bertajuk tenaga dan kelestarian hidup. Hari ini kita fokuskan tentang prinsip keabadian tenaga. Objektif cikgu pada hari ini ialah murid akan dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 contoh prinsip keabadian tenaga dengan betul. Jadi dua aktiviti yang kita nak fokuskan di sini hari ini ialah ayunan bandul dan spring spring yang dimampat atau dilegang jadi kita mulakan. Di sini cikgu kongsikan video dari kredit tu Cikgu Taufik atas video. Jadi kita gunalah kongsikan video ini. Di mana ini ialah prinsip keabadian tenaga Murid boleh rujuk juga buku teks. Prinsip keabadian tenaga. Kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita bagaimana roller coaster bekerja? Dari mana kelajuan tenaga kinetik diperolehi? Daripada tenaga keupayaan graviti. Itulah bagaimana roller coaster bekerja, yang mana akan dinaikkan ke satu ketinggian maksimum sebelum bergerak. Ini ialah yang kita aplikasikan. Cikgu mulakan dengan sistem ayunan bandul ringkas yang mematuhi prinsip keabadian tenaga. Sebelum tu cikgu jelaskan apakah maksud prinsip keabadian tenaga Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah. Tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Kemudian sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau kenyal dengan tenaga kinetik mengikut prinsip keabadian tenaga. Cikgu jelaskan di sini tenaga kinetik. Apakah tenaga kinetik Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Sebelum ni kita dah tengok iaitu tenaga kinetik, formulanya ialah 1/2 mv kuasa 2. Itu ialah formula bagi tenaga kinetik tenaga yang bergerak. Apa saja yang bergerak kita teruskan di mana ayunan bandul ni awak nampak dekat kiri tu satu simulasi ayunan bandul lah. Kita dapat nampak di dalam rajah ini di mana X dia pergi ke Y dan seterusnya ke Z. Di sini cikgu jelaskan perubahan tenaga yang berlaku iaitu di mana tenaga keupayaan graviti sama dengan tenaga kinetik. Nampak anak panah tu. Di mana
X. Okey, bila bandul itu berada di X, perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Okey, disebabkan oleh kedudukan dia kan, kedudukan dia di X tu kita katakan maksimum. Okey, iaitu ladung dengan ketinggian yang maksimum. Manakala dekat situ tenaga kinetiknya ialah sifar sebab dia tak gerak. Okey, ladung pegun. Pegun tu tak gerak dengan kelajuan sifar. Okey, itu yang pertama. Okey, yang seterusnya, okey, perubahan dia jika dia berada di Y. Okey, dia berada di Y. Okey, perubahan tenaga di Y di mana tenaga keupayaan gravitinya adalah minimum. Kan, sebab dia turun kan, macam turun ke bawah sikit kan. Jadi minimum. Okey, lepas tu apa ni? Sebab dia minimum, okey, dia dari okey. Sekejap ya, okey. Disebabkan oleh ladungnya, ketinggiannya minimum. Okey, bagaimana dengan kinetiknya? Tenaga kinetiknya ialah maksimum. Okey, maksimum di mana ladung mengalami kelajuan yang maksimum. Sebab tu tenaga kinetiknya maksimum ya. Selalunya dia macam itulah jika graviti minimum, yang satu lagi maksimum dan sebaliknya ya. Okey, jika dia bergerak lagi dari Y ke Z, okey, dia bergerak lagi dari Y ke Z di mana tenaga keupayaannya, okey, dia pergi ke sana. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, dia naik lagi. Di mana tenaga keupayaannya bertambah. Okey, iaitu ladung mengalami ketinggian yang bertambah. Okey, jika tenaga keupayaan bertambah, maka tenaga kinetiknya ialah sebaliknya lah, ya. Okey, tenaga siap. Okey, kita tengok ya, perlahan. Okey, di mana tenaga kinetiknya berkurang ya. Okey, dari Y ke Z dan ladung kelajuannya berkurang ya. Okey, dia dua yang berbeza. Okey, dari Z pula. Dari Z dia pergi ke bawah. Okey, perubahan tenaga di Z di mana tenaga keupayaan dia dah tinggi balik kan, maksimum. Di mana ladung dalam ketinggian yang maksimum. Kalau dia ketinggian maksimum, kinetiknya mestilah sifar. Okey, dia mesti bertentangan macam tu ya. Okey, dan seterusnya dari perubahan dari Z pergi ke Y, okey. Dan keupayaannya turun balik lah, dia berkurang. Okey, di mana ladung ketinggiannya berkurang, tenaga kinetiknya bertambah. Kenapa? Disebabkan oleh ladung kelajuannya bertambah. Dan seterusnya hinggalah dia mengalami macam tu. Okey, itulah prosesnya. Okey. Prosesnya macam tu ya, dari perubahan di tenaga dy, okey, di mana tenaga keupayaan graviti minimum, ladung ketinggian minimum, okey, di mana kinetiknya maksimum. Dia mesti bertentangan dan sebagainya. Okey, sebenarnya sistem ini dia mematuhilah prinsip keabadian tenaga. Ya, sebab dia berubah tenaga ya. Okey, dia mengalami perubahan tenaga. Okey. Okey, kita nampak di situ. Alright. Seterusnya. Okey. Ini pula iaitu aktiviti yang kedua iaitu ayunan spring terbeban. Okey, ini ialah ayunan spring terbeban di mana tenaga keupayaan kenyal iaitu bersamaan dengan tenaga kinetik. Y ni ialah kedudukan keseimbangan. Okey, seimbang. Okey, di mana beban akan menarik spring ke bawah. Okey, diregangkan. Spring akan diregangkan dan dia akan naik. Nampak tak di sebelah kiri ni? Dia akan turun, naik atau mampat, teregang.   , 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
Z ni dia dimampatkan. Okey, dan proses itu berulang-ulang. Okey, di mana X tu ialah beban, bermakna tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Okey, maksimum. Okey, ini ialah perubahan tenaga dia. Di mana spring sama dengan paling teregang. Spring paling teregang pada masa itu. Okey, jadi tenaga kinetiknya adalah sifar. Di mana spring adalah pegun dengan kelajuan sifar. Okey. Kemudian dia naik. Okey, naik. Tenaga keupayaan kenyal tu berkurang. Bila dia naik kan. Okey, spring kurang teregang. Okey. Maka tenaga kinetik bertambah dan spring kelajuannya bertambah. Itu adalah kedudukan X ke Y. Okey. Dan seterusnya lah. Okey, perubahan dari Y ke Z. Dari Y ke Z di mana tenaga keupayaan bertambah, spring semakin termampat. Termampat, lepas tu tenaga kinetik berkurang dan spring kurang kelajuannya ya. Okey. Okey, ini ialah di mana Z tadi. Okey. Di mana nampak tak yang merah tu, di mana perubahan tenaga di Z. Okey. Tenaga keupayaan kenyal, spring paling termampat. Okey, di situ. Okey, nampak. Mana tenaga kinetik adalah sifar ya. Kelajuan sifar. Alright, dan seterusnya ya. Okey. Dan itulah. Okey. Ini pula ialah simulasi, cikgu tunjukkan di mana berwarna hijau tu ialah keupayaan graviti. Okey. Dan yang berwarna biru ialah tenaga kinetik. Jadi dia nampak tak dia punya fasa tu, face tu. Okey, dia berpusing macam tu kan. Jadi dia bila dia ke atas je tu dia tenaga keupayaannya bertambah. Okey, bila dia turun tenaga kinetik pula bertambah ya. Dia ayunan dia. Ini simulasi dia bagi ayunan bandul manakala bagi spring yang dimampat tadi di simulasi di mana yang berwarna orange tu ialah keupayaan kenyal, dan kinetik yang berwarna biru ya. Bila dia dimampat tu, bila dia keluar besar. Jadi kedua-dua contoh ini memenuhi prinsip keabadian tenaga ya. Okey. Settle. Okey, jadi selesailah penerangan cikgu. Jadi sebelum kita teruskan, ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan? Ada tak daripada siapa yang masuk tadi? Afina. Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Boleh teruskan ya. Right. Okey, kita teruskan. Faham kan? Faham tak? Alright. Okey, jadi cikgu teruskan ialah baik. Alhamdulillah. Sekarang ni kita masuk ke bahagian kedua iaitu quiz. Okey, faham. Alhamdulillah. Quiz ringkas lah. Okey, nak uji kefahaman awak. Okey. Okey, siapa yang baru masuk? Ainur Ainur Sakinah tadi baru masuk kan? Ya tak? Ainur Sakinah.
Okey, cikgu tunjukkan satu lagi. Right. Cikgu masukkan nama Ainur ya. Ainur Sakina. Nama ringkas saya. Okey. Ainur. Jadi nampak semua? Nampak tak yang cikgu tunjukkan dekat ni? Nampak kan? Alhamdulillah. Tak bunyi. Alright, okay. Alright, jadi kita mulakan permainan kita. Okay, quiz ya. Quiz simple saja, nak uji kefahaman. Okay. Jadi kalau semua dah bersedia, boleh angkat tangan. Okay, gerak-gerakkan tangan apa? Raise your hand. Okay, gerak-gerakkan. Okay, simple je ya, yang mudah tu kan. Okay, okay, jangan risau. Alright, semuanya. Okay, angkat tangan. Yang lain tu? Tu tak? Okay tak? Okay, tanda awak ni. Awak boleh guna mic. Boleh buka mic nanti ataupun tulis dekat ruangan chat ya. Boleh ya? Yang lain bersedia sebelum kita mengakhiri ini sebagai penutup lah ya. Alright. Okay, cikgu. Alright, tanda kita bersedia ya. Okay. Ambil gambar sikit. Jadi cikgu mulakan permainan sekarang. Elisha, kita ada beberapa orang 8 7 orang, betul tak? Karina ada, okay, Yasmin, Elisha Damia, Afina, Aino, Alia, semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Elisha masalah lain okay, tak apa, kita mulakan. Spin. Okay. Itu dia siapa yang bertuah. Alright. Dia berhenti di Afina. Okay. Afina. Okay, dia berhenti di Afina. Alright, boleh bersedia Afina? Jangan risau. Okay, standby dengan mic. Okay, soalan cikgu ialah simple je, jangan risau ya. Okay, nyatakan prinsip keabadian tenaga. Okay, nyatakan prinsip keabadian tenaga. Boleh Afina? Afina boleh buka mic ataupun nak guna ni ke? Teks? Cikgu rasa mic boleh kot ya? Mic cepat sikit. Ikut dalam buku ke cikgu? Tak kisah, boleh. Boleh je. Yang Awak faham boleh. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Yang tu ke? Itulah. Betul lah tu ya. Yang lain betul kan? Betul tak? Betul. Betul tak yang lain? Betul. Betul. Okey, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya prinsip keabadian tenaga tak apa ya cikgu ulang. Okey, di mana prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah. Okey, tetapi hanya boleh berubah bentuknya. Okey. Jadi Afina dah selamatkan. Okey, round yang pertama. Okey, Afina selamat. Kita boleh inilah. Right. Tinggal yang ni. Tinggal yang kawan-kawan dia ya. Alright. So kita spin. Alright. Siapa yang kena? Dia berhenti pada nama
Kairina. Okey, Kairina. Kairina boleh ya? Kerja tak Kairina? Sedia tak dengan soalan? Kalau nak jawab. Boleh cikgu remove lah awal-awal. Sedia tak Karina? Boleh Soalannya ialah sedia. Okey. Berikan contoh sistem yang mengikut prinsip keabadian tenaga. Berikan contoh sistem yang mengikut prinsip keabadian tenaga. Oh, sangkut-sangkut soalan dia. Soalan cikgu ke? Berikan contoh sistem yang mengikut prinsip keabadian tenaga. Satu contoh je. Boleh. Yang mana? Yang tenaga kita yang graviti tu? Mana? Sistem. Sistem yang mengikut prinsip keabadian tenaga. Tadi cikgu dah terangkan ada dua kan? Pilih satu je. Tadi kan kita dah tengok ada dua aktiviti tadi. Okay. Pilih satu je. Ayunan bandul. Ya, sistem ayunan bandul ringkas. Okay, alright. Betul. Okay, yang seterusnya. Mari kita lihat. Okay, kita buka. Alright, Alia, Umaira. Okey, sedia Alia? Soalannya. Ringkas je soalannya ya. Right. Soalannya berbunyi. Agak ringkas saya juga. Okay. Apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Boleh. Alia ada? Nur Alia? Alia Farhana kan? Cik jawab. Dia ada ke ni? Ni ada? Cik buka mic. Boleh buka mic. Sangkut-sangkut ke? Okay. Alright. Jadi cuba jawab. Boleh tak? Tapi itu bukan nama saya. Apa dia? Nur Alia ni. Ejaan kan? Alia. Okay, Nur Alia. Okay. Cik try. Apakah maksud tenaga Tenaga keupayaan boleh? graviti Tak dengar? yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian. Ya, betul. Tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian, ya, iaitu h dari permukaan bumi. Okey ya, boleh. Ya. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya. So kita ni Alia ni. Okey. Alia dah selamat. Okay. Tinggal 3 orang. 3 orang ni kita satu je. Okey, tinggal satu soalan ya. Okey. Antara 3 orang ni kita spin. Okey, bersedia. Alright. Alright, soalan yang terakhir. Ya, soalan yang terakhir. Okey, satu kepada
kawan kita ya. So tadi Yasmin ya. Alright. Okay. Apakah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak? Apakah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak? Nama lah, nama tenaga. Tenaga apa? Tenaga kinetik. Ya, betul. Alhamdulillah ya. Tenaga kinetik. Sebab dia teks. Okay. Alright. Jadi dengan apa ni berakhirnya tadi ya soalan tu. Okay. Jadi alright ni jawapannya. Okay. Berakhirnya soalan tadi. Jadi cikgu nak buat kesimpulan lah sedikit ya. Kesimpulan lagi tentang di mana. Okay. Kita tadi dah lihat tentang ayunan bandul. Okay. Di mana prinsip keabadian tenaga ialah prinsip yang menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Okay. Dan contohnya tadilah. Okay. Contoh dua aktiviti yang kita telah buat tadi di mana sistem ayunan bandul ringkas dan satu lagi tadi aktiviti yang kedua ialah sistem ayunan spring terbeban. Okay. Ini ialah aktiviti yang mengikut prinsip keabadian tenaga. Itu. Dan tambahan lagi tadi jawapannya tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak ialah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti ialah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian ya. Okey. Jadi dekat sini cikgu ucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan tadi ya anda semua. Jadi jika suka kita boleh buat lagi aktiviti ni, seronok kan? Sambil kita santai-santai ya, kita ada aktiviti sikit. Kalau suka sila angkat tangan. Suka tak? Suka. Nak lagi tak? Suka. Sila angkat tangan. Raise your hand. Alright. Jadi sebenarnya memang seronok lah ya, sama-sama kita berhibur. Tak apa, salah pun tak apa, yang perlu kita macam kita lebih fokus, betul tak? Ya. Jadi oleh itu kita akan jumpa lagi minggu depan, tetapi cikgu beritahu kerja rumah awak lepas ini awak boleh buat kerja rumah di muka surat 105 yang seperti cikgu catatkan di grup tadi. Grup tadi boleh rujuk ya. Sekejap. Muka surat 105 hingga 107. Jangan lupa isi link kehadiran dan boleh rujuk nota yang cikgu bagi, video offline dan nota link yang cikgu bagi. Dan kita jumpa lagi di masa minggu depan ya. Jumpa lagi. Bye. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye cikgu. Sama-sama. Bye. Jumpa lagi ya.